Rasa dah start record rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Waalaikumsalam and good morning sir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah, today we gonna continue on chapter 5. So betul kan chapter 5 kan? Betul. Kita minggu kelima dah kan, dah lepas bulan dah. Kan patutnya dah ada test 1 dah tu. Okay, network programming in C. Okay, so what you did before, you ada programkan C. Okay, signal for pipes apa semua tu kan. So yang ni kita buat socket programming in C, like previous chapter, yang mana kita tengok semua contoh-contoh socket API apa semua dalam C. So kita still continue in C sebelum kita masuk ke chapter Python. Python tu ada 3 chapter terakhir kan. Alright. Clear slide nampak kan? Saya punya internet okey ke? Connection internet saya takut. Nampak. Kalau lost bagi tahu ah. Slide nampak je. Alamak, macam mana saya nak pergi next slide? Sekejap, saya ada mouse. Pakai mouse je lah. Okay, cantik. Ada mouse. Okay, so what we need to learn today is C language overview, tool, compilers use and networking API use. Ni yang last week kan. Okay, by the end of the lesson, students should be able to understand the basic concept of C programming, and students should be able to write and compile socket programming using C language. Alright. So C language overview. So history ya, kita tengok history dalam C. C language provide our base language from which we analyze the socket API. So the C language is a general purpose imperative language that is commonly used in Unix system and is the lingua franca of embedded software development. So the C language was originally developed for the Unix operating system by Dennis Ritchie and Brian Kernighan as a system programming language. Okay. So tahun bila ni? Since its inception in early 1970s, it has evolved to be one of the most popular computer language of all time. Okay, so Unix mula-mula tahun 1969 kan. Okay, tapi untuk nak bangunkan sistem Unix ni, okay, dia kena OS ni, nak bangunkan OS ni, so dia kena ditulis dalam programming language. So maksud programming language tu wujud sebelum operating system. Okay. So C sebelum ada operating system Unix, so dia orang dah ada programming language, dah ada A, ada B, and then dah ada C kan. Kita kata A tu, A ada kan, ADDA ada. ADA kan, ADDA. Ada programming language, ada. B, BCPL kan. Ada BCPL kan. Alright. And then C, maksudnya dulu sebelum ada OS tu, tak dia orang pakai direct komputer dengan programming language. Nak bagi instruction apa-apa dekat
komputer just direct ke programming language. So OS ni sebenarnya adalah programming language yang telah dikompile untuk dan dijadikan satu benda yang core. So OS itu sendiri adalah programming language lah. Kan? So maksudnya kita buka tu, dia dah buka satu programming language yang dah memang dah ada kat komputer. Macam tu lah. Sebelum ni dia kira macam kita kenakan programming language untuk nak instruct hardware kan. So maksudnya dia dah ada satu set hardware dan software. So dipanggil dia OS kan. So maksudnya hardware tu dah ada setup on, terus dah ada OS kan. Okay, so yang kita kata C ni derive daripada B kan. Bukan B sebenarnya, B CPL. BCPL Basic Combined Programming Language. So BCPL like C was a block structured procedural language used for system programming. So C language is now defined as an ANSI standard under ISO IEC 9899. Clear ke? Semua clear ke? Clear. Clear. Saya takut saya terputus. Oh, nak tengok inshow. Tengok sekejap inshow sekejap. Sehari saya rekod tak jadi kan. Jalan kan? Okey, jalan. Nampak meter apa? Mikrofon pun hidup. Banyak kali dah saya share asyik voice tak dirakam. Okay, so dua-dua saya rekod screen dan juga dekat team. Kamu boleh perasan tak dekat team dia punya kualiti dia beza tak dengan yang saya rekod? Perasan? Perasan yang mana okey? Rasa yang saya rekod lagi okey. Rasa yang saya rekod tengah rekod ni okey kan? Kan yang saya rekod saya letak dekat YouTube kan? Perasan tak? Kan dia punya sebab yang rekod dalam Teams dia depend on orang panggil apa? Internet connection. Because dia record dekat cloud, bukan dia record dekat komputer. So ada satu lagi saya duk pakai sebelum ni, Webex. Webex dia boleh record cloud ataupun desktop. Maksudnya saya kalau kita nak kualiti tinggi, kita record dekat desktop lah, tak payah record dekat cloud kan. Betul. Saya lupa saya ada ni kan. Boleh tunjuk ni. Okey. Dia keluar kat tepi tu. Okay, so next subtopik kita nak tengok tools yang pakai dalam C. Alright, yang pertama adalah Abang Man. Sini orang-orang unik kita belajar bahasa Melayu ni kita panggil Abang Man. Abang Man kalau Google dia orang panggil Pak Cik kan, Pak Cik Google. Okay, ni main pages ni manual sebenarnya. Okay, main okay, command in Linux is used to display the user manual of any command that we can run off the terminal. It provide the detailed view of command which includes, for example, kamu tak tahu macam mana nak guna GCC kan, kamu type man space GCC, so dia akan keluar lah senarai option dalam GCC semua dia akan keluar kan. Boleh. Kamu tak tahu nak CD, man CD kan, Abang Man panggil Abang Man, lepas tu CD. Dia punya command dia yang itulah. Dan dia sendiri pun ada option, nampak? Okay, man ada option, and then ada nama dia. Kalau ls man. Kalau dia ada option dia. Maksudnya kalau kita tak tahu man macam mana? Option man kita pun tak tahu. Option man. Option man ni kita tak tahu. Melayu panggil man lah kan. Kalau Arab dia panggil siapa? Siapa tahu? Ada yang pandai cakap Arab tak? Saya dah terputus ke? Tak, okey je. Okay, tak tahulah saya. Arab siapa? Cuba tanya yang ambil kelas Arab. Ijat. Tak, saya beritahu kamu Arab tu man tu siapa? Orang tu ke? Orang pun boleh kan?
Man tu siapa? Man tu siapa? Dan Tok Wan saya nama Man, M-A-N. Sebiji, ni Tok Wan saya lah, M-A-N. Okey. Sa'ad bin Man. Syahadan bin Sa'ad, Sa'ad bin Man. Okey. Syahadan bin Sa'ad bin Man. Okey. Tapi dia kena tulis tu, Man tu kena tulis Man yang lain lah. Min alif nun lah. Tak boleh, dalam Arab tak boleh min nun je. Nanti bila orang tanya Sa'ad bin apa? Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin Man. Yelah, Sa'ad bin Man. Kalau tanya Pak Arab tanya Man. Sa'ad bin Man. Man. Dia tanya siapa? Kita pun Man lagi. Man. Dia tanya kita, kita cakap kat dia, dia pun tanya balik. Dia duk ingat kita tanya dia balik. Kan? Aku tanya hang siapa? Hang duk tanya aku siapa? Padahal aku dah bagi tahu Sa'ad bin Man. Kan? Yang bawah ni apa bawah ni? Yang bawah ni, name, synopsis, description, option ni apa? Command. Ni adalah details view of the command which include name ada dalam ni. So maksudnya kalau kamu tak tahu man, kamu type man space man. Man space man. Senang je. Man space man. Okay, so dia manual kepada manual, dia boleh keluarkan semua senang option. Okay, clear? Clear. Sekejap telefon pula kacau. Orang duk tengah tering dia pakai telefon pula. Ya, yes, ada. Teruskan. Ada nak tanya dia? Man space man. Clear kan? Internet saya terganggu ke? Ada call Tak, masuk ke? clear. Bila call masuk problem lah. So every manual is divided into the following section. Okay, ada executable program or shell commands. Okay, so kita akan minggu ni kita akan buat shell lah. Kita belajar shell programming. So system call, function provided by the kernel, library call, function with program libraries. Ada game, ada special file format and convention. Okay, miscellaneous system administration command and then kernel routines. Okay. There is section dalam man pages. Okay, the second tools, first tool tadi man kan. Okay, adalah editor. Alright, so there are a lot of editor can be used. Okay, so kalau dengar Unix, siapa tak kenal VI ataupun Vim, dia memang dia bukan pure Unix lah. Kamu kena try pakai VI. Type VI, kamu try tengok edit. Kamu boleh edit tak? Boleh tulis tak? Memang susah kan? So macam mana nak pakai ni? Kamu nak pakai VI kan? VI ataupun Vim ni lah. Okay. VI Manager. Dia adalah text editor. Memang legend lah. Kalau siapa pakai VI ni memang legend. Right. So sekarang ni yang kamu pakai dekat Ubuntu Nano kan? Nano. Alright. So saya suka pakai EE sebab saya dalam FreeBSD. Okay. And then graphical text editor. Okay, ada yang ni yang ada macam notepad lah. Kwrite, Gedit. Dalam Mac apa dia punya notepad dah? Textpad. And then kita boleh pakai online editor. And last kita ada compiler. That's yang kita pakai popular adalah GCC lah. Alright, so kita ada GCC. Selain dari GCC kita boleh pakai CLang. Okay. Pernah satu ketika BSD dia by default dia pakai CLang. Kan, kalau nak compile CLang, tak compile pakai GCC. So GCC ni kena ni lah, macam susah kan. Nak kena rename baru dia boleh pakai. Saja dia buat trick itu nak suruh orang pakai CLang. Kan. Clear? Alright, so compiler use
GCC to demonstrate socket programming in the C language. So we utilize the GNU. GCC stand for GNU C compiler. GNU ni stand for what pula? GNU ni adalah haiwan. Dia maskot dia GNU, haiwan. Dia macam kambing tak kambing, rusa tak rusa, besar kan. Ada tanduk ni apa? Berseni lah tanduk dia kan. Okay. So GNU C compiler suite called GCC. GNU panggil apa? GNU. The sample code pattern presented will compile and run on any standard Unix Linux distribution. Ubuntu yang famous kan, Red Hat. Dulu famous Red Hat lah. Red Hat, SUSE dulu ke nice looking lah kan. And others. Siapa dah beli SUSE sekarang ni ya? Saya tak ingat. The socket library is provided by default under Linux and the other Unix operating system. Socket library kita pakai POSIX yang BSD punya lah. Okay. So GCC ada option -O dengan -O besar ni tak sama. Yang untuk output kamu buat -O keluarkan output nama tu O kecil. -O besar lain. Dia ada -L-lib, -SLD, -C. Ada banyak ni. Kamu boleh tengok man GCC. Boleh? Habis. So, boleh. Laju habis tu networking API use. Next chapter. So yang kita patah balik minggu lepas, kita pakai socket API. The current standard BSD 4.4 socket library is presented here and is present by default in Linux distribution. The networking API for C provide a mixed set of function for the development of client and server application. Okay. So basic socket kita dah belajar. Socket bind, listen, connect, accept, send to, receive from, read, write and close shutdown. Alright. So yang belum belajar, ini. Kita ada banyak, sebenarnya ada banyak, tapi kita untuk ITT 440 networking ni, at least kamu kena tahu ini. Untuk habis course ni, at least kamu kena tahu 2, 4, 6, 7 ni. 7 ni kamu kena tahu. Yang kita dah tengok iNet address iNet SK2 network to SK dah tengok kan. Okay. So yang ni sebenarnya ada set sort op. Famous ini adalah set sort op. Kita nak set socket option ataupun kita boleh dapatkan get socket option. Okay. So untuk dapatkan IP nombor IP apa semua ada. Get peer name, get host by name, get host by address. Okay. So get sort name. Alright. Nanti saya bagi tambahan slide yang cohort lama. Dia memang ada detail tentang semua soket advance ni. Clear boleh ya? Clear boleh sir. Boleh. Itu saja. Slide ni boleh tak sir? Nak slide ni? Boleh. Slide ni boleh. Alright, slide ni sekali dengan yang soket advance. Ada apa soalan? Setakat ni tak ada. Tak ada. Tak ada, kita continue. Saya tunjuk nama apa tu? Lab siap-siap lah. Kelas material lab work. Saya sebut tadi share programming kan? Kita dah buat lab work 3, 4 belum. Okey. Ini cepat lah sebab share programming ni ada kaitan dengan individu project yang kamu nak kena buat individu. So kita buat yang ni dulu lab work 4. So nanti waktu lab nanti kamu saya bagi siap-siap dalam lecture senang. Alhamdulillah. Apa yang kenyang tiba-tiba ni? Ada orang sedekah Al-Fatihah ke? Kenapa tak boleh download?
Tak boleh Mungkin dia dah download ke? Kan dia Cuba saya check. saya stop Dah sharing download. takut dia downloads. Oh lah, dia dah download lah. Berlambak-lambak 3 kali. Dia tak bagi mesej. Kata dah siap download. Dia dah download rupanya. Okay, saya share balik screen. Share content. Desktop. Okay, nampak balik kan? Nampak. Okay. Okay, ni lab work 4. Laboratory lab. Laboratory work assessment. Laboratory assessment 4. Okay. Introduction to share programming. Kita dah belajar programming standalone tu kan. Socket belum lagi kan. Socket baru dalam lecture kan. Okay. Alah, kena pakai mouse pula. Alright, so basic knowledge. Shell script is a quick and dirty method of prototyping a complex application. Apa benda quick and dirty ni? Cara kotor ke? Cepat. Cara pantas kan. Cara mudah lah sebenarnya kan. Untuk nak dapatkan untuk menghidupkan application lah. Kan. So selalu kita tulis dekat file, lepas tu compile, lepas tu kena run kan. Dia ni bila kita run terus dia jadi terus. Alah, macam ni, kamu dah belajar Python? Belum. Alah, belum pula dah Python. Oh, betul lah, dalam kelas kita pun belajar Python kan. Python kita boleh terus, dia tak ada compile-compile macam C dah kan. Okay. So shell scripting here comes back to the classic Unix philosophy of breaking complex project into simpler subtasks, of chaining together components and utilities. Okay. So ini adalah example yang kamu kena buat. Okay. Kamu kena install dulu bash. Selalunya dalam Ubuntu dah ada bash. Dalam BSD tak ada bash. Kamu kena install bash. So kalau kamu pakai Ubuntu, kamu takkan tahu macam mana nak install bash. Maksudnya kamu pakai, orang dah install sekejap, jadi kamu tak tahu pun, oh benda ni kena install. Jadi kan. So mau tak mau kamu pakai FreeBSD. Kan, saya dah tunjuk yang FreeBSD yang 13 installation tu. Kamu try and then kamu type je package install pkg install bash. So dia akan install bash. Kalau dalam Ubuntu apt kan, apt install bash. Tapi nak install apa, dah bash memang dah install lah. Okay. So bila bash, type bash lah. Dalam video yang FreeBSD dalam video apa saya buat, FreeBSD install ZSH ke? Tu adalah shell ZSH. Okay. So kamu pakai bash dan juga boleh pakai ZSH. Tapi tak sama dia punya ni. Okay. Yang ini kamu tulis dekat file. Okay. And then kamu runkan file tersebut. Bash nama file ataupun // nama file. Tapi kamu kena bagi permission dululah kalau pakai //. Okay. So exercise dia adalah tulis balik yang ini, tapi tulis dalam shell yang tak sama. Okay. Pilih shell yang
Bila run dia tak boleh. Bila run dia takkan dapat X tambah Y ni. Maksudnya bila kita masukkan X dengan Y, kamu masukkan 5 dengan 7 akan dapat apa? 12 kan? So bila run shell tersebut tak dapat 12, dapat error ke, dapat nombor lain ke, kan selalu error lah. So cari shell yang berkenaan. Saya bagi contoh satu lah. Boleh pakai ZSH. Boleh? So lain-lain kamu carilah, ada macam-macam lagi. Unix ataupun Linux shell. Okay, so first exercise. And then second exercise, ada 3 benda lah kena buat. Satu, kena buat yang ni. Dua, rewrite balik dekat dua shell. Okay, contohnya kamu ambil satu ZSH, satu lagi con shell kan, pakai con shell. Okay, con shell, apa nama jagung pun ada, con shell, tapi dia ejaan dia bukan CORN kan, KORN, con shell. Dia ada C shell dia, C shell. Dalam BSD dah ada C shell. Okay, so kalau kamu nak try pakai C shell, pakai BSD dah ada C shell, kamu tak tahu, oh C shell ni dah ada, tak install kan. So kamu boleh install C shell dekat Ubuntu. Clear tak? Clear. Alright. And second one is write any complex shell script which is including loop and a nested if. Tulislah apa-apa program, nak kira CGPA ke, GSIM berat badan ke, apa ke, kan. Tapi kena kompleks dengan ada dalam tu ada loop dan juga nested if. So maksudnya GSIM tu kan tak kompleks kan. Macam mana kamu nak buat? Dia ada loop, ada nested if, dia simple if else je kan. So kamu boleh buat dengan buat loop. Maksudnya boleh kira bunch apa nama, boleh kira ramai-ramai orang sekali ke, satu kelas punya ke. So dia now kompleks sikit lah kan. Right. CGPA kan kompleks kan, dia kena kira tiap-tiap GPA kan. Macam tu lah. Okay. So siapa yang pilih benda yang saya sebut tu, benda tu tak ni lah, tak kreatif lah. Benda yang dah selalu senior buat. Okay, itu sahaja untuk lab. Boleh start buat. Okay, reference Google dengan YouTube lah. Cari shell script. Any question? Tunggu saya bagi slide lah. Dua slide. Asal kenapa tak bagi sekarang? Bagi je lah. Ada apa soalan boleh tanya sambil-sambil saya nak ni? Tak ada. Tak ada, sir. Okay, so saya bagi yang ni lah. Asal naik kau ni lah. Tadi macam mana dia naik? Ni kan. PDF. Okay. Kita punya. Tak ada dah ni. Upload lah. Kat mana saya tak? Desktop kan?
Alright, itu sahaja. So, thank you for your time. Boleh clock out. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, Sama-sama. sir. Thank you, Sama. sir. Thank you, sir. Sama-sama. Kan? Boleh sambung lah kerja. Boleh buat hari ni pun boleh buat. Tak payah tunggu hari lab kan. Tapi clock out dulu lah. Clock out. Boleh clock out. Okay, sir. So, kelas dismiss lah. Assalamualaikum. So, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Assalamualaikum.